وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, orang yang yakin kepada 6 perkara yang disebut rukun iman. Ati'u Allah, kenalah taat kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, dan kamu juga diminta taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan juga pemerintah daripadamu orang mukmin. Fa in tanaza'tum fi syai', sekiranya berlaku timbul persisihan mengenai apa saja, faruddu ila Allah war Rasul, maka hendaklah kamu semua pulang balik isu balas tadi kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, sekiranya kamu benar-benar beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Dzalika khair wa ahsanu ta'wila, itulah cara yang terbaik dan lebih comel dari segi takwil, dari segi pentafsiran. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qabluk. Adakah kamu tidak lihat, tak perhati kepada orang yang menganggap dirinya beriman dengan apa saja wahyu yang diturun padamu dan juga yang diturun pada nabi-nabi sebelum daripadamu. Yuriduna an yatahakamu ila taghut, orang yang merasa dia beriman tadi masih lagi mau tunduk kepada hukuman taghut. Wa qad umiru an yakfuru bih, sedangkan telah pun diperintah pada mereka supaya mereka kufur dengan taghut. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida, tetapi syaitan memang nak sangat menyesatkan mereka itu dengan kesesatan yang begitu jauh daripada jalan yang benar. Sadaqallahul azim. Para hadirin sekalian, ayat dulu sikit pada ayat kita baca hari ini, iaitu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basir. Ayat ini menyebut bahawa Allah Ta'ala suruhmu supaya kamu tunaikan amanah kepada orang yang berkenaan. Allah Ta'ala suruh. Dan atas dunia ni tak ada orang yang lebih mustahak suruh orang lain pada Allah Ta'ala. Tak ada satu orang, satu zat yang benar-benar layak menyuruh orang lain daripada Allah Ta'ala. Tak ada. Kita bila kita suruh orang, tak tentu lagi kita layak atau tidak kita suruh dia. Cumanya kehidupan kita sehari-hari ni suruh aku suruh. Tetapi bila kadang-kadang bila kita soal, dia mau suruh kawan tu kan apa? Itu dia, kita boleh soal, dia mau suruh kawan tu apa? Dia mau tu berapa, kawan ni siapa? Kita boleh soal lagu tu balik. Kenapa dia dengan kita orang laku? Jadi oleh yang demikian, kita kena faham bahawa orang yang benar-benar layak menyuruh orang dan melarang orang, tidak ada dalam muka dunia lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia Tuhan. Kita hamba dia. Mana lagi orang yang lebih mustahak menyuruh lain daripada Allah yang menjadi Tuhan punya bagi segala makhluk. Langit hak dia, bumi hak dia, kita sendiri ni pun hak dia, makan minum kita semua sekali mari dia belaka, maka memang dia lain dia menyuruh dan melarang. Kerana aku ni Tuhan, mu hamba. Adapun kita suruh orang suruh kita, itu sebagai satu kebiasaan hidup yang dia ambil buat tu. Jangan dia buat berani enggak. Boleh kita larang dan bolehlah kita suruh. Tapi bila kita soal dari segi kelayakan kita menyuruh dan kelayakan dia berhenti, banyak lagi boleh dipertikaikan. Kerana dia tidak Tuhan, kita tidak hamba. Kita tidak Tuhan, dia tidak hamba. Tetapi untuk memudahkan kehidupan kita sehari-hari, berlaku suruh menyuruh, larang melarang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar layak mempunyai mempunyai kelayakan untuk menyuruh, maka bila dia suruh kita buat sesuatu, kita kena yakin memang Tuhan ni layak suruh aku
Dan bila Tuhan mempunyai kelayakan untuk menyuruh, aku pula mempunyai kelayakan untuk berhenti dari apa yang buat. Kelayakan membuat apa yang disuruh. Kalau Allah Ta'ala tu larang, maka kelayakan melarang memang ada sungguh di tangan dia. Kerana dia Allah, aku sebagai hamba memang berkelayakan untuk berhenti terus daripada apa yang kita buat sekarang. Ini satu benda yang kita kena ingat. Kaedah hidup ialah orang besar layak mempunyai menyuruh dan melarang. Kita orang kecil ni layak terima larangan suruhan dan terima larangan orang. Itu larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi-pagi kita sembahyang subuh, kita berdoa belah berdiri, kita panggil kunut. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Cuba kita baca 2-3 patah, 2-3 kerak doa tadi, kunut tadi tu baca dengan faham. Bukan baca sebagai satu budaya sembahyang subuh gak. Baca kunut berdiri, lepas tu imam baca, kita dah amin. Amin seronok bunyi serentak amin. Kadang-kadang orang khayal ataupun orang baca tu sebagai otomatik. Dah biasa sok mojok kecil jok tok nenek lagi baca berdiri kunut baca. Dia baca kita amin, dia baca kita amin. Cuba kita baca dengan renung dia punya makna. Fa innaka taqdi, hai Tuhan, aku duk minta denganmu, minta ihdina, Allahumma hdina fi man hadai, minta wa'afina fi man afai, minta lagi wa tawallana fi man tawallai, minta lagi wa barikana fi ma atai, minta lagi wa qina syarra ma qadai. Ayyaku minta begitu denganmu ni, minta kenapa? Fa innaka taqdi, kerana kamu yang mengeluarkan perintah. Kamulah yang mempunyai kelayakan mengeluarkan perintah dan mengeluarkan keputusan. Sebarang benda yang berlaku di muka dunia ni adalah keputusan Allah Ta'ala. Hari ni cerah macam tak ada jerbu. Siapa keputusan siapa? Keputusanmu. Selama kini berapa kali susahnya kami. Sembuai nak suhilan jerbu. Buat benih hujan lah. Batu gan ini buat tak reti. Kenapa? Innaka taqdi. Kerana mu yang mempunyai keputusan. Wala yuqda 'alaik, tak ada siapa yang boleh buat keputusan untuk mu tunggu. Tak ada. Kita baca melalui tiap-tiap pagi ni bukan apa-apa, baca untuk menambahkan keyakinan kita bahawa Allah memang Tuhan sungguh. Kenapa? Fa innaka taqdi. Aku ni hamba-Mu sungguh. Kenapa? Wala yuqda 'alaik. Tak ada siapa yang boleh buat keputusan untuk mu tunggu. Tak ada. Isi betul-betul masuk benda tu dalam kepala kita, maka semakin sehari semakin bertambah ubudiyah kita kepada Allah Taala dan semakin meninggi semangat uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innahu la yadhillu man walait. Apa ni yang kedua, wa innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya tidak akan jadi hina orang yang kamu buat sari. Orang yang kamu buat kawan. Mana-mana orang yang membuat kawan dengan dia, maka sepatutnya lah aku berkawan dengan dia sama. Katalah kat aku ni nak kata berapa, marahlah kat aku nak marah berapa sekalipun, aku yakin aku tidak akan hina bila aku berkawan dengan orang yang sayang. Orang yang Tuhan sayang atas muka dia, Nabi. Bila Nabi tak ada, waris Nabi. Kita mesti berkawan dengan waris Nabi. Dan orang yang disebut Tok Guru, yang disebut Tok Lebah, Tok Ayah ni gelaran masyarakat menandakan kita ni diakui sebagai Tok Guru. Dan bila kita diakui Tok Guru, kena jaga molek status. Jangan jadi kita ni khianat. Orang duk anggap kita ni waris Nabi, tahu-tahu waris Firaun. Itu satu berkhianatan. Dari berkhianatan amanah yang diberi oleh masyarakat. Dengan cara lagu tu, otomatik kita tidak akan mengenduh orang yang kata uduh kita, sekiranya kita turut Nabi Muhammad SAW, kita turut siddiqin, syuhada, salihin. Dengan cara lagu itulah barulah orang panggil dunia ni mantap. Pemikiran orang tidak selalu. Kerana tiap-tiap orang pegang teguh dengan wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Dan tidak akan melia orang yang kamu buat bala. Mana-mana orang yang buat bala itu orang itu walau duit banyak, pakak tinggi, pengaruh luas sekalipun, dia tidak melia, dia hina. Sebab tu aku tak siap berkawan dengan orang yang musuhpuh, hina. Dengan cara lagu tu kita tidak tertipu. Kita tidak tertipu dengan orang panggil umpan dunia. Umpan dunia ni, umpan syaitan ni apa dia? Tuhan sebut dalam ayat Zuyina lin-nas hubbu syahwat. Apa namanya? Harta banyak, pangkat tinggi, otino, comel, apa lagi. Ni orang panggil umpan. Yang biasa digunakan oleh syaitan untuk kain orang.
Jadi kepada kita hok yang reti ni, kita makan upan sudahlah, jangan duk telan mata-mata kain, jangan jadi. Ni cara lagu tu kita boleh bergemuk tubuh kita boleh kuat iman kita kerana upan hok Tuhan buat tu kita makan saja, kita makan upan saja, kita tidak makan kain hok syaitan duk pegang dia punya bahu dia. Dengan cara lagu tu barulah kunut kita, doa kita terpakai kerja. Tidaklah kata kunut semata-mata kita baca kerana untuk guru ajar saja. Kita sendiri tak tahu berapa, ini silapan kita ada. Itu ya'murukum. Innallaha ya'murukum. Allah Ta'ala suruhmu. Bila Tuhan suruh, maka dia berkelayakkan benar untuk menyuruh, dan kita sebagai hamba berkelayakkan benar untuk terima suruhan dia. Yang keduanya, amanah. Amanah ni orang kita Melayu pun guna kata amanah juga. Mana bahasa Arab amanah, bahasa Melayu pun amanah juga. Kerana boleh jadi payah kita nak cari bahasa Melayu yang benar-benar mencakupi dan benar-benar apa yang orang panggil mengandungi segala makna amanah. Ya tak ya, dengan segala rendah hati kita pun guna kata yang sama dalam bahasa kita Melayu. Payah nak terjemah. Benar apa amanah? Amanah ni kalau kita bubuh makna cara mudah agak, ialah barang orang kita supaya kita guna barang ni dengan sepenuh molek. Barang orang buih kita dan dia minta kita jaga molek tu apa panggil amanah lah. Kalau kita kata ni amanah kawan dia, amanah kawan pada orang tu, orang nak pergi ke Mekah, orang nak pergi Kuala Lumpur, kita kirim kain selaka kerupuk sebuku kau ni barang hak kirim kawan ni kawan. Barang kawan kita demo ni minta tolong siapa lah pada orang sikit-sikit, pada anak kau, pada kawan apa semua sekali. Benda lagu ni orang panggil amanah. Ya benda tu bila kita terima, pegang saja barang tu sudah. Barang tu orang panggil tanggungjawab atas kepala bahu kita. Selagi kita tak wagi barang tu pada orang, lagi kita tidak sempurna amanah ni, maka selama itulah kita duk junjung. Orang panggil ala zimmah. Dalam bahasa kita dia panggil ala zimmah. Tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita duk junjung barang tu. Waktu kita junjung tu kita boleh pahala. Bila kita terlepas beri kat orang tu kita boleh pahala juga. Kenapa? Kita kena sempurnakan amanah. Bila kita tidak sempurna amanah ni, barang tu jadi dosa. Dosa pah mati. Junjung siang malam pagi petang, sutuk langit, sutuk bumi. Duk junjung. Kenapa? Kerana kita tidak sempurna amanah. Sebab tu amanah-amanah ni, benda ni benda penting, kena pilih-pilih orang. Apa namanya, untuk menyempurnakan amanah ni, kerana bukan semua amanah ni dapat difikir oleh orang ya, oleh orang yang tidak faham. Di antara amanah orang kita Tuhan lah. Di antara amanah Allah Taala beri kita ialah Islam. Ini amanah Tuhan. Apa namanya? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Di antara amanah yang paling berat manusia mengikut ialah amanah Allah Ta'ala sendiri kepada kita. Dia pukul ratanya amanah secara mudah ialah agama. Agama merupakan amanah daripada Allah Ta'ala kepada manusia. Benda ni berat tak beratnya Tuhan dalam ayat tadi, inna aradna ni siapa langit yang begitu hebat tak terima nak ikut amanah Tuhan. Allah Ta'ala seruh agama ni supaya langit tolong laksana. Langit minta maaf. Begitu juga bumi yang bina luar, begitu juga bukit buka yang begitu batu berbatu penjala ke apa semua tak mahu belaka. Tapi kita kedai Tuhannya kita terima. Tak apalah. Kita terima tu terima, tapi dengan sebab berat ni lah bila kita sempurna molek, maka upahnya syurga. Dan tidak ada lagi benda lebih molek, lebih mulia, lebih berharga, lebih nilai dalam makhluk Tuhan daripada syurga. Tidak ada sebagai pembalasan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Wa kana sa'yukum mashkura. Waktu Allah Ta'ala beri pada kita di akhirat kelak syurga ni, Tuhan sebut sepatah, inna hadza kana lakum jazaa. Semua ni manusia pemberian aku padamu sebagai balasan. Balas susah payahmu atas dunia 40 tahun aku pegang mu duk pikul amanah aku. Hak wajib mu buat, hak haram mu tinggal, hak sunat mu buat, hak makruh mu tinggal, hak aruh tu mu buat mengikut kehendak aku. Ni pembalasan. Inilah syurga sebagai pembalasan. Wa kana sa'yukum mashkura. Dan segala usaha kamu tu aku ucap terima kasih lah. Mashkur makna ucap terima kasih. Ada alim ulama yang bila dia baca wa kana sa'yukum mashkura ni berai mata. Allah Tuhan setahu aku ni pun mengucap terima kasih juga. Taklah ya Tuhan nak ucap terima kasih.
usaha daripada aku. Kerana walau bagaimana usaha aku nak sepenuhmu, ada juga sekali-sekala aku miss. Kerana aku ni bahasa jenis manusia, ada syaitan, ada nafsu. Walaupun ada malaikat, ada akal yang sama, tapi serentak dengan itu syaitan, nafsu bekerja keras untuk melemahkan aku daripada menunaikan tanggungjawabmu. Tetapi alhamdulillah dah nak ucap terima kasih juga. Terimalah, terima kasih. Tapi sebanyak mana anggota yang aku duk buat untuk menunaikan amanahmu ni, anggota hakmu beri belakang. Kalau kita bahasa jenis semayang kan, start daripada hujung kaki sampai ke hujung rambut. Anggota dia, kita semayang dengan hak Tuhan beri. Dengan tapak kaki hak Tuhan beri, dengan tangan hak Tuhan beri, dengan mulut hak Tuhan beri, dengan otak mikir, tapak hak Tuhan beri belakang. Jadi kita menego dengan barang dia, apabila utuh ni ucap terima kasih pada kita. Besarnya nikmat budinya Allah Taala pada kita. Wa kana sa'yukum mashkura. Saya kata usaha kamu tak ucap terima kasihlah. Bagus syurga ni pula. Ini amanah. Jadi amanah Islam. Bila sebut kata Islam, dia mengandungi benda hak bahasa akidah dan benda hak bahasa syariat. Akidah yang Tuhan amanah pada kita ialah mesti tauhid padaku. Ini akidah. La ilaha illallah. Tidak ada yang maha pandai, yang maha nelan, yang maha berpengalaman, yang maha bijak, yang maha kaya, yang maha nelan daripada Allah. Itu la ilaha illallah. Kalau kira pandai, kena bubuh daripada kita ada. Lebih pandai daripada Allah Ta'ala tak ada. Kalau kira nelan, kena bubuh daripada kita ada. Lebih nelan daripada Allah Ta'ala. Kalau kira berpengalaman, tak ada. Lebih berpengalaman, lebih daripada Allah Ta'ala. Itu mana la ilallah. Jadi hak ni amanah. Ini jaga molek. Jangan capur bau. Aku kata nelan, orang kata nelan. Aku juga, aku pun pandai. Orang lain pun pandai juga. Aku pun bijak. Orang lain pun bijak juga. Kalau capur bau kita, orang panggil berbelah bagi kesetiaan kita kepada Allah Ta'ala. Itu ketika tu amanah kita tidak kita sempurnakan. Amanah Tuhan tidak kita sempurnakan dengan baik. Lepas tu bercampur dengan syariah lah. Lepas pada amanah, lepas pada akidah, dengan sendiri timbul amanah. Kerana akidah ni barang duduk dalam hati. Luar pada hati ni, orang panggil kaki, tangan, mulut, lidah ni, itu tindakan-tindakan, pelaksanaan. Itu orang panggil syariah. Kemudian, pergi lagi ayat dulu juga, wa idza hakamtum bainan nas. Bila kamu buat putusan untuk orang ramai, bainan nas. Nas mana orang ramai. Tak kira Islam, tidak Islam, tak kira Melayu, ke Cina, ke Arab, tak kira orang Eropah, ke orang Timur, ke orang Asia, ke mana. Asal kata orang, dan kamu buat putusan untuk mereka, antahkum bil adl. Hendaklah kamu buat putusan dengan adil. Artinya, kita faham dah. Tuhan tahu awal lagi bahawa tidak semua manusia ni Muslim tak. Kempen belah mana, dakwah belah mana, pujuk belah mana, wuguk belah mana pun orang ni tetap anas. Tidak kata al-muslim kulluhum dak. Kita nak buat lagu mana pun orang ni ada terima ajaran kita, ada tak terima. Hak terima tu kita panggil Islam, hak tak terima tu kita panggil kafir atau munafik. Tuhan tahu awal lagi bahawa masyarakat manusia ni mesti dah masyarakat majmuk. Hak tu hak maknanya. Pusing kok mana pun masyarakat majmuk. Tak lari dia. Kerana kalau Tuhan tahu bahawa semua manusia terima Islam belaka, dia tidak kata anta wa idza hakamtum bainan nas. Dia tentu kata wa idza hakamtum bainal muslimin antahkum bil adl. Bila membuat putusan untuk orang Islam belaka, Melayu pun Islam, Cina pun Islam, Arab pun Islam, apa semua sekali, maka apa namanya? Tentulah tidak Tuhan tak kata bainan nas, dia kata bainan muslimin. Tapi Tuhan tahu awal lagi. Manusia ni ada dengar kata, ada tak dengar kata. Sebab tu Tuhan buat ujung jatuhnya syurga sah, neraka sah. Kalau Tuhan tahu kita ni bila kerja buat orang turut belaka, dia tak buat ni aku dia buat syurga sah. Jadi pusing kat mana pun dalih orang yang mengatakan Islam tak boleh pakai di Malaysia kerana masyarakat majmuk. Dalih ni dalih orang yang tak mengaji Quran, orang yang tidak masuk dekat dengan Quran. Orang yang duk belajar benda lain, apabila mari Islam kat dia kecek-kecek walaupun dia tak tahu, dia kecek juga mengarut tentu. Kemudian hujung tu innallaha ni'ma ya'idzukum bi. Di samping dia suruh, dia sepatutnya apa namanya orang panggil tekan-tekak lah. Gua tu Tuhan suruh, gua ni Tuhan suruh, gua tu Tuhan suruh, gua ni Tuhan suruh. Dia kata tidak masalah tekan-tekakmu, masalah nasihat. Innallaha ni'ma ya'idzukum. Ini nasihat daripada aku padamu. Dan tidak ada penasihat yang paling baik untukmu hai manusia lain daripada Allah. Allah lah penasihat. Allah Ta'ala nasihat pada kita. Kerana kita sendiri diberi nafsu
dan akal. Malaikat dan syaitan. Syaitan pun Tuhan beri kita duk kapit kita balik kiri, malaikat pun duk kapit kita balik kanan. Bila sudah lagu tu dah keadaannya. Syaitan pun kempen kita, malaikat pun kempen kita. Lepas Tuhan kok tak kena. Kan kok wanu dah mu awal-awal lagi Tuhan letak kapit aku kiri kanan malaikat dengan syaitan. Kalau mu nak kok aku, buat aku ni apa ni beri malaikat sudah. Duduk dengan aku. Syaitan sama lagi lah. Kenapa? Tekan kok tak payah tekan kok lah. Malaikat duk kempen sama. Tapi dengan sebab Tuhan duk kapit kita sendiri lagi, awal lagi Tuhan letak malaikat sekali dengan syaitan. Artinya kita sekali dengan buah syaitan, sekali dengan buah malaikat. Hakikat tu Allah Ta'ala berusaha lagi nak agama. Nak turut syaitan ke nak turut malaikat? Turut agama. Agama kata guan. Agama nak suruh turut syaitan ke turut malaikat? Agama ajar. Turut Islam tu baik. Gunalah apa namanya kempen daripada malaikat supaya kamu boleh turut. Dan apa yang jadi masalah ialah hak syaitan duk kempen ni hak kena dengan nafsu kita. Kena dengan nafsu kita. Dan kebetulan dunia ni pun hak nampak lalu. Malaikat duk kempen kita untuk kita turut dia supaya kita di akhirat kelak dapat syurga. Ke akhirat ni jauh lagi. Akhirat ni jauh. Bang kuih hak dalam dapur syurga pun tak bang lagi. Gong gendai hak dalam syurga pun tak bunyi lagi. Anak bidadari hak comel, gapo panggil comel lah maknanya tak nampak nak kita lagi. Suara pun tak ada bunyi, bang pun tak bang lagi. Payahnya manusia nak terima. Syaitan nampak lalu. Cekor seluk dalam poket boleh pitih gulung. Apa lagi ya? Masuk. Jadi nampak lalu. Jadi dengan sebab tu peperangan dan pertelagahan di antara malaikat dengan syaitan ni, kalau kita tidak mempunyai pegangan akidah yang kukuh, kita terbawa-bawa dengan kempen syaitan. Kerana syaitan kena dengan nafsu. Kalau malaikat ni bercanggah dengan nafsu. Jadi canggah nafsu ni lah para hal ini semua menyebabkan manusia ni naik. Sebab kita kata wah bulan dia tak boleh naik kalau kita duduk turun erek ikut angin tiup. Angin tiup alah timur kita pun anjung tu alah timur juga, erek alah timur juga. Sampai beda pun. Duk mai tepuk muncul kan. Kalau nak suruh wah naik angin alah timur, kita tadah alah barat, erek alah barat. Boleh mudah. Kapal terbang lepas tu kapal terbang sekali dia hadap naik, sekali hadap jatuh mengikut keadaan angin. Nak turun naik dia mesti lawan tu. Lawan tu. Itu dia duduk. Dan kata orangnya bila kita tawaf di Baitullah, kita diajar tawaf belik kiri. Baitullah tu kita belik kiri jalan. Ni orang panggil canggah keadaan. Kalau Nabi Ibrahim pasal jenis canggah. Kaabah tu bekas tangan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim sama-sama pergi dia melawan aku. Dia melawan pok dia, lawan mak dia, lawan raja dia, lawan berapa dia. Maka kita pun lawan kata. Pak Nabi Muhammad pun turut lawan sama. Tu kena faham tu apa ni asas-asas hikmah tu apa ni. Allah Taala kata aku nasihat kamu. Faham membawa diri sendirilah, membuat aku berlaku cukup untuk mengemudikan basrah hidup. Baik, mari hari ini pula. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang mukmin. Tadi dia kata idza hakamtum bainan nas, untuk orang belaka. Ada masa Tuhan panggil orang umum, tak kira mukmin, kafir, munafik, dan ada masa dia panggil orang mukmin saja. Kita duduk congok-angok ni hak mana ada dia hak tak mari ni, berasa nak jadi mukmin ke kau berasa tak jadi mukmin. Kalau berasa nak jadi mukmin dengan molek. Dengan molek kerana Tuhan manggil ni manggil orang mukmin. Kalau bila kita berasa bertagih nak jadi mukmin, dengar aku nak royak kamu. Kalau mu ni mukmin. Pertama sekali Allah. Mu kena taat pada Allah. Allah perintah kita supaya taat pada dia. Dan bila dia suruh kita taat pada dia tu, dia tidak guna dhamir raib. Bahkan dia guna isim zahir. Kalau dia guna dhamir, kita panggil ati'uni, dhamir mutakallim. Mu kena taat katku. Ya ayyuhalladzina amanu ati'uni. Hei orang mukmin, taatlah katku. Aku ni siapa? Tak tentu lagi. Dia tidak sebut secara jelas. Kalau dia sebut aku tu siapa? Sekarang dia nak perjelas dia ni siapa? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah. Mu kena taat pada Allah. Mu tak kenal Allah tak jadi orang lah. Mana gitu duduk. Kalau Allah pun mu tak kenal juga, pun mari dia jadi orang. Duk makan, duk isak nyawa-nyawa aku buat. Duk telan air aku buat. Duk pijak tak bomi aku buat.
Duk berjalan dengan kaki-kaki aku buat. Duk menengok dengan mata-mata aku buat. Tiba-tiba tak kenal lagi siapa dia. Tuan punya matamu, siapa dia tuan punya otak. Selama tu umur kita tak kenal juga orangnya. Tak usah jadi orang mana. Itu cara sendiri yang pahit kepada orang yang tidak mengenali Allah dan tidak apa ni. Allah ni nama. Dan sebab tu bila kita nak buat apa, kita panggil bismillah. Kita sebut bismillah dengan nama Allah. Orang boleh soal, apa Tuhan kata bismi? Bapa dia tidak kata bizatillah, dengan zat Allah. Macam apa namanya? Bismillah. Bapa Tuhan tak kata bizatillah-rahmanir-rahim, dengan batang tubuh Allah, dengan zat Allah yang amat murah lagi amat kesian belah. Bahkan dia kata bismillah dengan nama. Nama lain, zat lain. Macam tiap-tiap orang, hamba ada nama, ada tubuh. Tuan-tuan semua juga ada nama, ada tubuh. Tubuh ni kira-kira serupa ya. Tubuh hamba, tubuh orang gagah, tubuh orang lemah, tubuh orang sakit, tubuh orang segar, tubuh orang kaya, tubuh orang miskin, tubuh orang bijak, tubuh orang bodoh. Dari segi tubuh, serupa. Kaki tangan, mulut, lidah, daging, darah, tulang, semalam, serupa berlaku. Yang jadi beza orang dengan satu orang dengan orang lain ni kerana sifat. Dia ni kaya. Kenapa? Sifat dia nya rajin. Dia tu miskin, sifatnya malah. Dia tu hanalan. Kenapa? Kerana sifat dia gapo hanalan. Buat kerja, kau belajar, kau sifat. Sifat-sifat ni lah nama. Kaya, nama. Miskin, nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tuhan ajar pada tu Adam ni semua nama. Di atas muka dunia tak ada benda kok tak ada nama. Kok kita tak tahu juga dia pasal. Sebagai benda atas muka dunia ni semua ada nama, nama berlaku. Tak ada benda pun atas muka dunia ni, bendanya ada, namanya tak ada. Tak ada. Sebab tu dunia law ni kataan pelik-pelik keluar. Kenapa? Kerana benda ni baru keluar, maka dengan sendiri diberi nama. 2-3 hari baru ni Amba dijemput pergi ke universiti Zaka Bakriah untuk meraih pelantikan seorang doktor ke peringkat profesor. Dan keedah dia bila seseorang tu dia lantik menjadi profesor, diminta ceramah apa benda yang menyebabkan dia ni diberi title profesor. Maka dia kecek lah. Kecek kedoktoran. Dan bila saya cakap doktor ada istilah dia. Istilah dia ni Tuhan dah punya tahu. Berapa yang kata tak tahu. Kita duduk muka benda dia mengaji tak serupa dengan kita mengaji. Bila kita bercakap ada istilah cara kita, dia tak erti pula. Bila dia bercakap dia istilah. Waktu tu istilah cara dia, kita tak erti pula. Jadi nak royaknya tak ada benda atas muka dunia yang tak ada nama. Sebab itulah timbul bermacam-macam nama, termasuklah istilah nama lah. Nama ayam goni, nama api yang goni. Kalau kita pergi, kita kampung, pergi dalam bilik kelas anak kita untuk mengaji di universiti, bahagian sains dah kita panggil, bagi teknologi. Cikgu dia tulis tempat A campur Z jadi E. Gapo kamu kata? A campur Z jadi E. Biasanya kalau A campur Z jadi Az. Tapi A campur Z jadi M, macam-macam pasing. Gapo? Jadi istilah masing-masing. Dan tiap-tiap benda ni ada nama-nama berlaku. Jadi Allah Ta'ala mempunyai nama. Dan banyak nama dia. Kenapa? Kerana benda kemampuan dia buat terlalu banyak. Mesti nama banyak juga. Tiap-tiap nama ada fungsi dia berlaku. Dan tiap-tiap fungsi itu menimbulkan rasa kejutan dalam hati kita. Rasa hormat dalam hati kita. Dan kita yakinlah bahawa aku tak boleh setara ni. Bila kita berasa aku tak boleh setara ni, berasalah hina-hina kita dan depan Allah SWT. Kerana Allah serba boleh. Apa saja pun benda kita fikir, ada berlaku nama pada Allah Ta'ala. Kaya, ada nama kaya dia. Nelan, ada nama nelan pada dia. Apa nama ni, apa lagi? Bijak, ada nama bijak pada dia. Al-Muqtadir, Al-Muta'al, sebab itulah kita sebut Bismi. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang bermacam-macam fungsi, bermacam-macam tujuan tu. Dengan bermacam-macam tujuan, Allah itulah. Aku menulis, aku makan, aku minum, aku tidur, aku bangun, aku bercakap dengan nama dia. Maka dengan sendiri, tiap-tiap kali kita buat sesuatu, kita bercakap sesuatu, kita berasa bahawa aku duk buat goni ni, kalau banding dengan Tuhan kan, jauhlah lebih Tuhan daripada aku. Maka dengan sendiri, duduk keadaan ubudiah kita, terus menunggu. Itu satu daripada hikmah
Kenapa Tuhan guna perkataan bismi, tidak kata bidzati. Dan sabbih isma rabbikal a'la. Hendaklah kamu suci nama Tuhan. Dia tidak kata mungkin tasbih zat Tuhan mu, zat nama tu. Hasil daripada nama itulah maka kita bertasbih pada Allah, bersih pada Allah. Kerana nama Tuhan kalau banyak, dia tiap-tiap nama semua sekali memberi pengertian yang begitu sekali tinggi dan maha suci dan sebagainya. Itu kemudian sekarangnya dia sebut ati Allah, hendaklah kamu taat pada Allah. Allah itulah Allah yang zat yang nama Allah, baki lagi semuanya sifat-sifat dia ada. Jadi oleh yang demikian bila Allah Taala tu begitulah duduknya, maka memang layak dan logik kita taat pada dia kerana dia ni serba ada sedangkan kita ni serba tak ada. Wa ati'ur rasul. Begitu juga hendaklah kamu taat pada rasul. Rasul maknanya orang suruhan. Bila kita suruh orang buat perkara, pak dalla ni pun orang tu disebut rasul. Piung, postman, orang panggil rasul. Kenapa? Dia jom bawa barang. Siapa dia suruh? Tuan surat tu suruh. Tuan surat tulis bola siapa, kita bayar upah dia 20 sen stay. Bubuh dia post, dia bawa. Saya mari kerana tuan surat suruh mari. Dia upah saya 20 sen. 20 sen ni capu dia juta-juta, ambil dapat duit tu, gaji-gaji dia. Itu orang suruhan. Tak boleh tidak orang yang jadi postman mesti turutkanlah tuan surat. Surat kata lawan nombor sikit, ada sikit nombor sikit. Tuan surat kata tulis ni atas bukit sikit, ada naik suruh-suruh atas bukit. Dia tak ada seorang postman ambil surat tak segi aku jauh. Ini tidak postman. Gapo tak tahulah, ini tidak postman. Begitu juga Allah Ta'ala. Apa ni? Begitu juga Rasul Nabi Muhammad SAW. Baik Nabi Muhammad, baik Nabi Musa, baik Nabi Isa. Dia ni postman daripada Allah. Apa saja Allah Ta'ala suruh, dia buat. Suruh buat, dia buat. Suruh kata, dia kata. Suruh ajar, dia ajar. Tak boleh jadi Nabi ini Tuhan suruh berapa, apa dia buat senyap? Tak. Sebab tu wajib. Dalam banyak-banyak perkara yang wajib kita etikad pada Nabi. Nabi mana sekalipun, khasnya Nabi kita Muhammad SAW, ialah amanah. Amanah, patanah, tabligh, apa semua sekali 2, 3, 4 perkara tu. Kita mesti etikad. Barulah keyakinan kesayangan kita Nabi Muhammad tu benar-benar mesra dalam jiwa kita. Kerana orang yang punya sifat perkara ni, bukan sebagai orang. Sidik ada dia, amanah ada dia, tabligh ada dia, segala sifat ada berlaku dia. Dua, Allah kena taat, Rasul juga kena taat, wa ulil amri. Tapi syaratnya minkum. Wa ulil amri, dan juga pemerintah. Ulil amri makna orang yang bertanggungjawab urusan manusia. Uli maknanya orang yang bertanggungjawab. Al-amri maknanya urusan. Kalau kita dah dipanggil siasat politik. Wa ulil amri maknanya wa ulil siasah, wa ulil tadbir, wa ulil hukumah. Orang yang mempunyai, orang yang ditugas jaga urusan manusia, bukan taat juga. Tetapi minkum, daripada puakmu je. Puakmu tu puak mana? Puak alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang mukmin. Bila sebut kata hei mukmin, jangan pekat dengar belakang. Tuhan ayat gapo ni? Tuhan kata kena taat pada pemerintah daripada puakmu, puak mukmin. Puak mukmin. Sebab itulah boleh. Apa sedaya upaya kita mesti lantik letak cakung atas kursi pemerintahan itu ulil amri daripada puak-puak alladzina amanu. Kalau tidak alladzina amanu, kira juga buang dia, ambil hak lain pihak alladzina amanu. Itu dia dulu. Itu menjadi kewajipan orang Islam. Tak usah nak kata ekstrim lah, tak usah nak kata pelampau lah, tak usah nak kata apa pun, pelatulah benda. Kawan kena dengar perkataan Allah Ta'ala. Kalau demo tak betul, kawan kena usaha. Pertamanya, kawan nak usaha kalau demo tidak minkum, tidak minal mukminin, kita pakai usaha supaya dia ni menjadi mukminin. Kalau tak kerah juga, tolak dia, ambil orang lain, bocang kat situ. Sebab tu kita di Malaysia ni, negeri kita ni tidak negeri komunis, alhamdulillah. Tidak negeri menggunakan diktator, alhamdulillah. Negeri kita ni menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi maknanya pemerintahan rakyat mula daripada rakyat. Boleh yang demikian kita masuk tanding pilihan raya. Kira kempen juga, dakwah juga, usaha juga. Tujuannya supaya kita nak lantik wakil rakyat daripada alladzina amanu. So, dan bila wakil rakyat tu beri pun belakang, dia lantik seorang ketua dia. Kalau kita panggil MD, kita panggil Perdana Menteri. Pun daripada alladzina amanu. Kalau dia ni tidak alladzina amanu, kewajipan kita mengimankan dia. Usaha. Kalau dia ni Islam dah, tapi tidak
tidak alladzina amanu, kita kira juga usaha juga dakwah dia, tegur dia, syarat ceramah apa semua sekali supaya dia ni jadi mukmin. Kalau pas sudah selesai jadi mukmin juga, kita kira juga dia jadi alladzina amanu mula-mula lagi. Nak naik tu jadi alladzina amanu. Sebab tu kita guna perkataan pimpinan ulama. Pimpinan ulama membangun bersama Islam, kepimpinan ulama. Ni perkataan-perkataan begini ni mencerminkan, menyalin daripada perkataan wa ulil amri minkum. So, dua. Yang tiga ni pula ati'u Allah, Tuhan guna perkataan betul Allah, Tuhan guna ati'u. Begitu Rasul juga Tuhan guna ati'u. Tapi mari betul ulil amri tak ada wa ati'u. Tidak kata ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ati'u ulil amri, tak ada. Betul Allah ada ati'u, betul Rasul ada ati'u, betul ulil amri tak ada wa ati'u. Sedangkan wa ni orang panggil huruf atah. Wa dalam bahasa Arab, dalam grammar Arab, dalam Arab dia panggil huruf atah. Atah maknanya sambung. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Wa tak ada wa ada. Wa tu dalam pengajian bahasanya nyambung. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ati'u Rasul. Kerana wa tu atah pada ati'u, jadi wa tu buang ati'u Allah, masuk ati'u Rasul. Itu cara. Kemudian mari pula wa pula. Wa ulil amri minkum. Jadi arti ya ayyuhalladzina amanu ulil amri minkum. Jadi gitu dulu. Ati'u tak ada. Kenapa tak ada ati'u? Kenapa tak ada ati'u pada ulil amri? Kerana jawabnya ta'at pada ulil amri ini ialah sambungan daripada ta'at pada Allah dan Rasul. Ta'at pada Allah dan ta'at pada Rasul. Ini bersendirian. Sebab itu ada, sebab tu bila kita mengaji hadis, ada benda-benda hak Nabi buat yang tak ada dalam Quran. Sebab kita kata semaya. Allah Ta'ala suruh semaya. Dia tidak royak zuhur perkaat. Dia tidak royak subuh perkaat. Dia tidak royak rokok lagu mana, sujud lagu mana. Dia tidak royak. Tapi Nabi buat. Artinya ada benda-benda hak Nabi buat. Dan bila Nabi buat dalam Quran yang tak ada pun kita kena taat juga. Kerana ati'u itu ada untuk Nabi. Bersendirian. Taat pada Allah secara bersendirian. Taat pada Rasul secara bersendirian. Artinya power dan mandat telah diberi pada Nabi Muhammad SAW untuk berbuat sesuatu. Dan apa saja hak dia buat, maka dikira agama. Sebab tu orang panggil hadis-hadis ni qauluhu wa fi'luhu wa taqriruhu. Perkataan Nabi. Hak tak ada dalam Quran, Nabi kata. Perbuatan Nabi. Hak tak ada dalam Quran, Nabi buat. Ini semua jadi agama berlaku. Kalau taat kita kepada Allah dan Rasul bersendirian, tapi ulil amri adalah dia tidak bersendirian, tidak. Ulil amri sama ada siapa dia sekalipun, sama ada MB ke, sama ada Perdana Menteri, dia tidak boleh buat pandang. Kerana taat layak pada dia bukan kerana dia ni bersendirian tolak Allah, tolak Rasul dia. Bukan dia kena tunggu, pok tunggu dia ni. Pok tunggu bagi Allah dan Rasul. Sebab tu bila kita bercakaplah dewan, kau pula dewan rakyat, kau dewan negeri, kau apa saja yang pergi, tapi jangan lari daripada hak Allah Ta'ala suruh, hak Nabi Muhammad suruh. Jangan bersendirian. Kalau bersendirian juga, maka arti kita lari daripada perintah Allah SWT. Dan ketika tu wajib atas kita bila kawan lari jauh daripada, wajib kita betul dia. Betul dia tu kita panggil kempen, kita panggil ngundi, kita panggil dakwah, kita panggil apa. Tujuan nak betul supaya dia balik semula kepada Allah dan Rasul. Tak balik juga, buang dia, bubuh lain. Kalau boleh buang, tak boleh buang, hak situ. Sehingga siapa boleh buang. Jangan duduk berpuhati dengan lok, jangan. Berhenti ni, apa ni, kerana orang panggil separuh jalan, lepas tu kita sambung tu. Lepas kiamat, sambung. Dan dia tak boleh marah kita, dan kita tak boleh berputus asa. Kata dia begitu dah. Inilah asas asas pemain Islam. Biar tentu apa nama ni, biar tentu cara berpolitik ni kita faham cara-cara. Baik, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tuhan tahu bahawa Quran tidak terang sepenuh pada kita kecuali dia terang asas. Nabi Muhammad juga sudah tentu tidak terang kepada manusia segala-gala apa yang berlaku di dunia selepas kiamat. Bahkan dia terang asas. Dia kaedah dia ada perlembagaan mana pun di muka dunia ni. Berilah ambil perlembagaan zaman Greek kuo dulu, Yunan. Atau ambil perlembagaan Inggeris ke perlembagaan mana. Tak ada perlembagaan di muka dunia ni. Ia buaya habis 100% segala perkara yang berlaku. Kalau perlembagaan di dunia ni royak berlaku, kecil, besar, halus, besar, benda halus, benda kecil, royak berlaku. Tak ada dah pula kerja loyah ni pula.
Lawyer tak ada lah muka dia. Nak lawyer apa lagi muka serba mak dia ada berlaku dah tertulis dalam perlembagaan. Ya ada lawyer di Eropah, ada di Barat, ada di Timur, ada di kerana ada ruang-ruang tertentu dalam perlembagaan mereka ia tidak disebut oleh perlembagaan. Ia tidak ditafsir. Artikel tu lawyer lah yang tafsir. Lawyer pembela kata begini, lawyer pendakwa kata begini. Sedangkan perlembagaan tak ada tanda. Ni kaedah dia dah begitu dah. Al-Quran gitu juga. Quran Allah Ta'ala tidak buaya ability. Kalau buaya ability, apa nama kerja Tuhan buaya otak sedangkan pada kita tu. Cabut buang dah otak ni. Buaya belakang tu. Waktu hak ni halal, hak ni haram, habis putih buaya habis. Mana boleh Allah Ta'ala buat lagu tu? Kerana Allah Ta'ala juga yang memberi otak pada kita untuk berfikir. Sebab tu dah dalam Islam dia ada Quran, hadis, ada ijma' dan qiyas. Qiyasun, perkataan qiyasun ni kalau kita belajar usul fiqh, dia ada lagi perkataan lain, 45 lagi. Qiyas, istishabul asli, maslahah, al-masalihul mursalah, entah berapa puluh habis dah. Perkataan qiyasun tu dinamakan lagi oleh ulama-ulama atau pakar-pakar undang-undang Islam ni dengan bermacam-macam nama mengikut keadaan masing-masing. Hasil daripada qiyas ni lah maka Islam boleh hidup pas kiamat. Sebab tu kita kata Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman maknanya Nabi sampai ke akhir zaman. Nabi sampai ke akhir zaman artinya ajaran Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad pakai hijau, pas ke akhir zaman. Quran gitu juga. Quran kita akhir zaman. Arti kita yang bunuh jok Nabi zaman Nabi Muhammad sampai ke akhir zaman. Tak payah kita cari Quran lain dan tak payah cari Nabi lain. Kalau dia mau duk hungalah kau nasionalis, hungalah kau sosialis, hungalah kau berapa semua. Ni orang tak percaya Nabi Muhammad Nabi pakai akhir zaman. Orang tidak percaya. Kalau percaya apa nama kerja hungalah tak apa nama kerja. Dia Nabi dia mau ada dah, Tuhan dia mau ada dah. Ini benda lagu ni yang menyebabkan tubik cerita murtad cerita berapa tu sini lah. Hari tu pak ya dah ni tu petiba tubik juga. Ni menandakan bagi betul maknanya. Jangan hungalah kepada teori manusia buat. Tebal kita cari teori pandangan hak manusia buat. Manusia buat hanya setakat dunia ya. Mana boleh manusia cerdik sampai reti akhirat? Kalau dia beroyak tahu akhirat, kita boleh tanya dia. Dia mau tahu di mana? Dia mau pergi ke akhirat? Tak. Dia mau jumpa dengan orang yang bawa balik di akhirat daripada akhirat? Tak. Pas dia mau boleh kecek dengan di akhirat dari mana? Kau boleh kecek akhirat ni kerana Nabi royak. Nabi ambil mana? Nabi bukan ambil daripada profesor, ambil daripada wahyu. Wahyu daripada Allah. Ingat sebab Allah yang buat dunia. Allah juga buat akhirat. Di akhirat syurga neraka tu ada dah. Nabi Muhammad naik dah langit boleh merah dah kata. Tengok dah syurga, tengok neraka. Siapa dia duduk dah syurga, siapa dia barang tak ada dah. Bila barang ada dah mudah lah Tuhan royak. So. Jadi kita menupan dah. Menupan Nabi Muhammad. Orang lain nak tupan siapa? Ini masalah tertentu. Yakin molek benda ni para hadis semua barulah orang panggil kedudukan kita ni kemah molek itu. Sebab tu oleh kerana Allah Ta'ala tidak beroyak semua, bukan dia royak asas dalam Quran. Nabi Muhammad juga tidak royak semua, bukan dia royak asas-asasnya. Maka untuk nak membolehkan Islam sampai ke akhirat, sampai ke akhir zaman, maka di sana ada benda orang panggil qiyas. Qiyas ni maknanya kita ambil benda yang kita tak tahu lagi hukum dia, pelaga dengan yang kita tahu dia. Cerita ada mempunyai unsur persamaan di antara unsur munasabah di antara hak kita tahu dah dengan hak tak tahu lagi. Itu secara mudah. Maka dengan cara makannya sendirilah tu. Mengikut cerita dia waktu bila timbul masalah qiyas dulu. Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i ini seorang tok guru yang mempunyai ilmu banyak dan diakui dia ni sebagai sahibul madrasah, maknanya orang mempunyai aliran pemikiran yang boleh ditiru oleh ramai. Dan orang yang mempunyai pandangan terlalu banyak. Bukan 4 orang, bukan Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Banyak benar orang. Berpuluh-puluh boleh jadi beratus. Sahabat-sahabat Nabi itu alim-alim belakang. Mempunyai pandangan-pandangan bersendiri. Tapi semua bertaut pada asas yang sah, iaitu Quran hadis. Tapi duka ceritanya walaupun banyak orang-orang yang mempunyai aliran pemikiran ni, tapi tidak meninggal kitab. Tidak meninggal pusaka yang orang kemudian boleh menupan daripada kitab dia. Kok yang tinggal pusaka kaedah-kaedah tertentu ni, hanya 4 orang ni. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. 4 orang ni dia mengajar dan dia menulis dan ada juga anak murid dia tulis. Anak murid Imam Syafi'i tulis cakapan-cakapan guru dia, anak murid Hanafi tulis cakapan-cakapan guru dia. Maka daripada tulisan ni lah orang kemudian ni boleh meniru dan boleh menopang. Maka dengan sebab orang 4 orang ni
Tinggal tu maka tinggal 4 orang ni lah apa sahibul mazhab. Tu yang punya mazhab. Hak lain lagi tu macam zahiri lah, macam tak apa lagi ni, kita nak menupai dia tak boleh kerana tak ada kaedah ataupun asas kitab yang dia tinggal. Maka kita biarkan begitu saja. Itu dia tu. Jadi Imam Syafi'i dia mengikut ceritanya Imam Syafi'i baca Quran habis 70 kali. Nak cari betul mana yang mengatakan qiyas ni boleh. Betul mana ayat yang mengatakan qiyas ni boleh digunakan untuk menjadi sumber hukum. Hak biasa duk dengar kan? Quran, hadis, ijma'. Ijma' maknanya kata sepakat di antara tokoh-tokoh Islam. Apa panggil ijma'? Bagi lagi qiyas ni boleh kalau tidak kita guna dia untuk buat dalil bagi Islam? Nak boleh kata tu, ya apa tidak Imam Syafi'i baca Quran 70 kali, lepas kali tak jumpa lagi, baca 2 kali tak jumpa lagi, baca 3 kali tak jumpa lagi. Akhir sekali ni ikut ceritanya dia baca ayat fa'tabiru ya ulil absar, ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil albab, ya ulil absar. Naklah kamu ambil iktibar. Dia kata ni Nabi hak ni fa'tabirun. Allah Taala suruh kita ni orang Islam nak ambil iktibar. Ambil iktibar panggil ambil pelajaran daripada hak lepas tu. Daripada perbuatan orang, daripada tindak tanduk orang, daripada perangai orang lepas dah mungkin ambil pelajaran. Mana sumber pelajaran selain pada hadis Quran ijma' adalah iktibar. Iktibar itulah qiyas. Sebagaimana kita baca sejarah. Daripada sejarah tu kita dapat iktibar. Baru kalau buat juga lagu ni akan jadi gini. Kenapa? Kerana ada dah orang buat lagu ni jadi gitu. Sebagaimana perbuatan orang itu dijadikan iktibar, begitu juga perkataan orang, perbuatan orang, tindak tanduk orang boleh dalam Islam dijadikan iktibar untuk membolehkan kita letak hukum pada perkara yang kita belum tahu lagi berdasar pada hukum yang kita tidak boleh dengan perkara yang telah kita tahu. Itu dia. Jadi maka tak ada sebab kita tolak Islam baik dalam ekonomi, dalam budaya, dalam sosial kita tolak Islam sebab kerana Islam ni memanglah agama sampai ke akhir zaman. Dan Nabi Muhammad juga Nabi sampai ke akhir zaman. Dan Quran juga kitab Allah sampai ke akhir zaman. Pada orang yang orang tolak Islam, artinya dia sudah terlebih. Akidah dia telah terlebih betul ni. Bila akidah terlebih, dengan tanah-tanah, dengan pudu-pudu buluh terlebih, hanyut laut habis lecing. Nabi itu juga akidah kita bila rosak, dia terlebih habis lecing, akhirat tak ada sebab kita nak bergantung. Mana boleh. Tapi dengan sebab law ni, gelombang penjajah tu masih kukuh lagi. Kerana negeri kita bukan jajah dia putih, Indonesia jajah dia Belanda, negeri-negeri Arab semua dijajah oleh Perancis, dijajah oleh Inggeris. Maka semangat penjajahan yang ditinggal oleh penjajah dalam kepala orang yang mengatakan segala-gala ni tak pakai kerja belaka kacau wali kena tolak Islam ambil hak baru. Semangat tu dah ditanam, dismai dalam kepala kita yang sampai sekarang masih melekat lagi. Walaupun sekarang ni makin suruh dia akan terima balik Islam. Jadi kita berasa bahagia kita boleh meletak batu asas yang kukuh. Kita tunjuk pada orang bahawa Islam boleh. Bukan Islam dah bahasa gini boleh. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Oleh itu kalau timbul bala mengenai sesuatu, syai'in mengenai apa saja. Syai'in dalam pengajian bahasa dia panggil isim nakirah. Wan nakiratu tadullu 'ala al-'umum. Nakirah ni artinya umum. Apa saja perkara yang kamu sisihkan kamu sendiri, maka nak menyelesainya, farudduhu ila Allah wa Rasul. Nak pulang balik pada Allah dan Rasul. Pulang balik. Dia tidak kata ditanya Allah dan Rasul. Dia kata pulang balik. Pulang balik artinya benda tu mari dia dah. Mari dia dah pacu, lecuk dia tolak mari. Lepas tu kalau ada masalah apa, pulang balik. Sebab kita kata kalau mu sesat, balik semula. Kalau kita masuk dalam hutan, pas sesat tengah bukit, cara dia kena balik semula. Balik semula duduk tengah. Lalu ikut air sungai, lalu ikut berapa kan. Kalau sesak pagi juga, habis jumpa gerah dah kita. Kena pulang balik. Balik ke pangkal, orang tua kata. Bila balik ke pangkal, ketika tu baru jelas keadaan. Ketika tu baru tahulah naik balik mana, jatuh balik mana, utara balik mana, selatan balik mana. Begitu juga masalah kita dunia ni, bila sesak, bila timbul perbalahan, balik semula kepada Allah dan Rasul. Kerana Allah lah sumber segala penerangan, Rasul juga sumber punca segala penerangan, segala penjelasan. Karena nabi-nabi itu dia membawa berita baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dalam masalah Tuhan minta zakat, Tuhan suruh manusia keluar zakat. Summa turaddu ila fuqara'ihim. Ada hadis belum pada tunya. Maknanya bila orang dia ada harta banyak, wa turaddu ala fuqara'ihim, dipulang balik harta kaya pada yang miskin.
Zakat-zakat ni dipulang balik kepada orang miskin daripada orang kaya. Kenapa? Kerana orang kaya ni, dia jadi kaya ni bukan kerana dia duduk sorang. Tak. Dia guna orang miskin sebagai koli dia. Kita makan gaji kerana kita nak piti dia. Jadi dia ni. Maka kita buat kerja baik for orang pejabat, baik for orang swasta, baik korporat semua sekali. Kerana tenaga orang miskin ni lah orang kaya tu jadi kaya. Boleh yang demikian sebanyak mana harta yang ada pada orang kaya tu bila lebih daripada sukatan tertentu, kalau kita panggil nisab, ketika tu kena pulang balik semula kepada pekerja yang kita miskin. Walaupun harta ni masuk dalam tabung mudah, tapi kena pulang balik semula. Cara Islam guna ibarat turaddu ala fuqara ini menampak pada kita bahawa orang kaya tidak boleh mangguk, tidak boleh sombongkan dia kaya. Dia kena ingat bahawa sebanyak mana kekayaan yang masuk poket dia, tabung dia ni, mari daripada orang bawah daripada miskin. Ketika tu kalau kita berasa kedekut pun insya-Allah akan hilang kedekut. Kalau kita berasa sayang pun hilang berasa sayang. Kalau harta lebih ni harta orang. Allah Taala beri kat aku ni bagi membolehkan aku dapat pahala. Kalau orang kaya ni, dia kalau orang kan nak buat apa ni? Mana kalau orang kaya ni tanya, "Bapa tu yang beri harta saya, pas dia suruh pulang balik pula, bapa tidak beri jadi awal lagi?" Dia ada hak tanya tadi dia. Kita kata dia mau kena pulang balik, piti dia mau hak lebih daripada nisab ni, pulang balik pada orang miskin. Dia boleh tanya. Kalau pulang balik, bapa tu yang beri kawan dulu, pas beri kawan, pulang balik. Apa arti? Kalau kita kecek cara mudah, kita kata, kerajaan pusat duk ambil duit daripada kerajaan negeri, dia ambil dulu, buat pergi pusat, lepas dia pulang balik ke negeri pula. Di Kelantan dia ambil, buat pergi perak-perak dulu. Cukai di Kelantan, ambil pergi pusat. Road tax di Kelantan, ambil buat pergi pusat. Apa lagi? Bayaran hospital di Kelantan, ambil buat pergi pusat. Bayaran pelajaran, banyak benda-benda hok duit tak masuk dalam tabung kerajaan pusat tu, mari daripada negeri-negeri. Daripada baik Perak, baik Kedah, baik Kelantan, baik. Apa tak tinggal lagi? Pesen dia gitu. Jawab dia pesen dia nak memudahkan kerja, kena beri dulu kat aku, beri kat aku setambul. Lepas aku kirim balik lah. Dengan nama geran, kau dengan nama hutan, kau pandai lah aku buat. Jadi, orang lagu ni mudah bahasa. Bagi orang yang erti. Tapi bagi orang ini, kita kata gini. Kalau Allah Ta'ala tidak beri ke demo dulu, hei orang kaya, pitih ni, bahkan hok pitih demo tu habis ke demo, hok pitih koli tu habis koli saja, tidak masuk tabung demo. Pas lagu mana demo nak dapat pahala. Demo nak dapat pahala di akhirat kelak ke mana? Tentulah kalau Tuhan beri belaka duit ahli, Tuhan beri kali lalu. Duit zaman, Tuhan beri ke zaman lalu. Pas lagu mana demo nak dapat pahala sedekah? Zakat tidak pahala kan? Bila kita beri zakat, hari itu kita dapat pahala. Kalau Tuhan beri harta si fakir miskin terus pada fakir miskin, pahala hok dia orang kaya tak ada kan? Tidak kemuju Allah Ta'ala beri ke demo dulu. Lepas tu pulang balik. Pulang balik, kenapa pulang balik? Hakikatnya Tuhan nak beri pahala ke demo melalui cara tu. So, yang keduanya, cara mana demo nak mengiratkan hubungan di antara token dengan boroh. Boroh dengan token ni mesti ambil hati boroh. Barulah boroh ni buat kerja dengan tenang molek, dengan suku hati. Kenapa? Baik, token. Baik. Kalau harta boroh boleh boroh lalu. Harta orang kaya boleh ke apa? Pas lagu mana dia mau nak mengiratkan hubungan di antara miskin dengan antara dia dengan orang miskin. Bila akhir tahun dia berkata, "Amat, ya ni 10,000 buat biar. Ni 5,000, ni berapa ribu." Keseronok kata. Walaupun piti-piti kita dah, tapi seronok bila orang tu beri pada kita pun sayang ke dia. Ni cara-cara begini ni perlu dipahami oleh tokoh-tokoh dan oleh pelabur-pelabur ataupun oleh korporat-korporat. Itu memang apa anda. Sebab tu Allah Ta'ala sebut apa nama ni, aku buat manusia tak serupa, ada kaya, ada miskin. Kalau aku kaya belaka, mung tak berkandak pada pitih aku tak berkandak pitihmu. Maka hubungan di antara manusia dengan manusia ni putus. Tak ada apa. Jadi perbatas kayu bukit ni, caramu, aku cara aku. Tak ada kasih-kasih satu sama lain. Kita tidak patah kayu orang. Allah comel, tak ada lah. Lebih pada ajaran Islam tak ada. Sebab tu Tuhan challenge dalam Quran, "Fa'tu bi suratin misli. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Tuhan kata kalau mu balah apa saja pun balik semula kepada Allah. Sekiranya mu bahasa mukmin,
Kalau mu ni bahasa mukmin beriman Allah dengan Rasul, lagu itulah benar. Iaitu apa saja perbalahan balik pada Allah dengan Rasul. Masalah bank, masalah budaya, masalah sosial, masalah apa saja pun pulang balik pada tanya Allah, buka Quran, tanya Nabi, buka hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau mu beriman, kalau mu kafir, tak ada arah dah. Ni buah cekik. Ya sekali-sekala kena cekik. Kalau tidak cekik, apa orang panggil dia manyo berdoa pun balak juga manyo berdoa. Gua tu so bahasa manyo lah kan. Cekik kejayaan itu ada reti lah. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah cara yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan cara pemikiran yang cukup baik. Cara pemikiran yang cukup comel dan cara keseluruhan yang baik, tak ada cara lain. Lain pada semua sekali mesti dirajak pada Allah dan Rasul. Sallallahu alaihi wasallam Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekali lagi hamba beri pengumuman ya, iaitu Ijtima' Muslimat berkenaan dengan kesihatan muslimat. Penceramahnya iaitu Dr. Haji Azizan Haji Ismail, pakar perubatan hemopatik, dan Dr. H. Hasiyah binti Haji Ismail. Tajuk dia skema pemakanan kesihatan muslimah. Pada 11 hari bulan 10 1997 di Pondok Pasir Tumbuh, jam 2:30 petang hingga 4:30 petang. Muslimat dia pun hadir beramai-ramai. Tapi sini muslimat, kalau tak ada pertolongan muslimin harus tak boleh pergi, kerana payah ada yang tak bawa kereta, tak bawa pandai bawa kereta, jadi tak boleh pergilah. Jadi muslimin tolong hantar lagi lah. Lagi satu ceramah pelik sikit, iaitu 3 Ratu Cantik Saman Mufti Selangor. Kau naik dah. Apa kata Mak Sabu, Ahli Parlimen Kubang Kelang, turut serta Yang Berhormat Haji Umar Muhammad, Esko Kerajaan Kelantan, pada hari Khamis malam Jumaat 9 malam 16 hari bulan Oktober di Kampung Gaung, Batu Lima, Jalan Salo, Jalan Salo, Anjarapas, kawasan Kubang Kelang. Harap beramai-ramai dengan